kepada yang menonton, waalaikumsalam. Hari ini saya dipelecehkan oleh satu orang. Tak tahulah sama ada dia benar ahli pejuang ke, menyamar sebagai orang pejuang ke. Nama dia Wenge. Serang saya habis-habisan. Saya tak delete pun, saya tak block pun. Sebab apa? Sebab saya bagi tempoh 24 jam, iaitu esok, untuk dia buang sendiri tulisan itu. Hina saya mesti jual ke apa ke, saya tak kisah. Ya, pedulilah lantak dia nak cakap hal saya. Tapi apabila menyentuh soal anugerah saya yang menghina raja seperti Raja ini tak siuman, ataupun dia panggil raja ni iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang ini seorang yang malang kerana anugerah. Saya nak beritahu dekat anda bahawa setiap orang penerima anugerah ini perlu nampak clearance, perlu dapatkan clearance daripada sumber-sumber rasmi kerajaan, termasuk pihak polis dan sebagainya. Dari itu tak berbangkit. Saya mempunyai reputasi yang tidak baik terhadap negara saya. Jadi apa yang saya nak kata, soal saya tulis itu dijamin oleh pasal 8 perlembagaan. Kalau agak tulisan saya itu tak betul, anda boleh buat report polis. Saya dah bersusun dah. Telefon saya di tangan polis, di tangan SKMM yang belum diserahkan, kerana ada orang buat report polis terhadap saya walaupun tak ada kena-mengena dengan dia. Macam contoh, saya bercakap soal mat kilau, ada orang buat report polis, sehingga siasatan dibuat oleh Jabatan Siasatan Terkelas Bukit Aman. Tak tahulah sama ada kes saya itu akan dicadangkan oleh Timbalan Pendakwa Raya, di charge ataupun didakwa. Saya belum tahu. Apa yang saya nak kata, bahawa saya konsisten apa yang saya cakap. Contoh dia mat kilau, itu terserahlah kepada kerajaan negeri Pahang nak bagi dia anugerah anugerah Mahal Hijrah ke. Itu saya tak ada kaitan pun dengan saya. Tapi saya nak bercakap soal sejarah. Waktu saya belajar sejarah dulu, saya tak belajar mat kilau, saya belajar Tok Gajah dan juga Datuk Bahaman, orang kaya Semantan, melawan British. Kalau dikatakan melawan British lah, yang sebenarnya melawan toke-toke, tuan-tuan punya pemodal asing, kapitalis, Syarikat Pahang Corporation Private Limited dari London, yang diberi hak hasil di dua kawasan ini, sama ada di kawasan Semantan, Temelung, Mentakap dan juga sampai ke Bentong, dan juga kawasan Jerantut, Ulu Tembeling dan sebagainya, yang dikuasai oleh Tok Gajah. Dari itu kita kena belajar balik fakta sejarah. Jadi kalau kita nak agungkan mat kilau, kenapa kita tak agungkan Bahaman? Datuk Bahaman adalah orang yang mencetuskan perang itu, ataupun pemberontakan melawan penjajah British itu, ataupun Tok Gajah. Mereka dua orang lebih berjasa lagi pada mat kilau. Hanya kerana mat kilau ini larikan diri, takut dengan raja, kerana mereka sudah digelarkan sebagai pemberontak dan pendahaka kepada raja. Termasuk gelaran Datuk Bahaman juga ditarik oleh raja. Jadi kerana kita buta sejarah, fakta sejarah kita tak tahu, maka banyaklah orang yang memarahi saya, memperkatakan sesuatu yang jelek. Itu urusan dia lah. Itu kedungguan dia, kebodohan dia sendiri. Kemudiannya masalah Cimpeng, saya kata Cimpeng ni buat filem.
Kamu nak buat filem Cimpeng tu pengkhianat, pemberontak, penggana, jahat pada negara, buatlah. Apa yang masalah dia? Tak ada apa masalah. Saya tak kata Cimpeng tu hero. Saya tak kata Cimpeng itu pahlawan. Cimpeng itu ada salah satu nama dalam sejarah Malaysia. Saya entah berapa kali menjelaskan. Saya juga bersetuju bahawa Cimpeng adalah seorang yang menimbulkan huru-hara. Tapi kita kena rasional buat kajian sejarah. Dia macam saya tulis tadi dalam artikel Hari Pahlawan ini, kepada saya, dia memberontak, dia marah, dia jadi pengganah balik kerana kerajaan Malaysia tunduk kepada British. British tak mahu Parti Komunis Melaya didaftarkan bersama mendapat hak dalam Melaya yang merdeka atau dalam sebuah negara demokrasi. Dari itu, Parti Komunis mungkin berpendapat bahawa UMNO atau kerajaan ini masih lagi dinominasi oleh British. Kalau sudah menjadi sebuah negara merdeka, bila masa kenapa Parti Komunis Melaya tidak dibenarkan didaftarkan, ditubuhkan, kemudian bertanding dalam pilihan raya dan sebagainya. Jadi mereka terus menjadi pengganas, terus memainkan peranan subversif. Jadi di mana salah saya yang mengatakan bahawa apa dipanggil ni, saya mendaulatkan, mengagungkan Cimpeng. Di dalam temu dua dalam Finas tu saya sebut buatlah filem. Kita dah buat filem nak kilau. Kalau banyak duit besar, ada modal, buatlah filem Cimpeng. Last sekali tunjukkanlah lah abu dia dibuang di laut Selat Melaka, di kampung halaman dia di Pulau Pangkor tu. Dan saya pun memang tidak bersetuju abu Cimpeng dibawa masuk ke tanah Melayu. Pertama kerana undang-undangnya dia bukan warga negara. Setiap orang yang mati di luar negara, walaupun dia mati, mayat dia balik ke Malaysia ni, dia kena pakai pasport walaupun dia dah mati. Jadi Cimpeng dah masuk ke balik ke Malaysia. Ada orang yang memegang abu dia. Bagaimana boleh dia masuk tanpa pakai pasport? Macam mana dia boleh dapat pasport? Dia tidak warga negara. Dan kita tidak bolehlah nak menyalahkan Cimpeng. Dalam PKM ada juga Rashid Mahidin, ada pengusirnya Musa Ahmad, ada nama-nama Melayu dalam itu, Abdullah Sidi dan sebagainya. Jadi kita jangan gunakan isu komunis ini sebagai perkauman. Kita gunakan isu komunis ini sebagai satu ideologi. Kita harus bersama melawan ideologi komunis. Kerana komunis ini kemungkinan akan merosakkan struktur politik sosioekonomi di Malaysia, kerana kita berbagai kaum. Dan kita tidak mahu bahawa parti komunis kita, tak kisahlah dia berideologi Beijing atau berideologi Moskow, kita kena tolak. Kerana kita dah melihat bahawa Parti Komunis Indonesia juga merosakkan struktur politik di Indonesia. Malah Indonesia juga telah mengharamkan Parti Komunis Indonesia. Malah cuba nak membangkitkan, nak tubuh balik PKI pun kena ditangkap oleh pemerintah hari ini. Itu kelebihan dia. Jadi kita tak ada apa-apa pun. Saya tak sebut apa. Tetapi juak-juak yang buta sejarah, yang nasionalisnya membabi buta ni, kena fahamlah. Macam saya kata, kalau kita nak fikirkan tamadun peradaban Melayu ni, kita di Melaya, bukan di Nusantara. Tamadun Melayu berada di Nusantara. Bermula daripada Bukit Seguntang Mahamiru, perjanjian Demal Bang Daun dengan Raja Melayu. Itulah permulaan adab atau peradaban kita. Kena faham. Jangan ingat keris ini kita panggil keris. Keris itu juga ada di India, ada di Thailand, ada di Kemboja, ada di Indonesia. Jadi keris ini senjata Melayu, diubah sesuai dengan Melayu. Dari menjadi tombak menjadi di tangan. Macam juga Mak Kilau. Saya tengok filem itu.
Dalam hujah saya kata, waktu orang Melayu melawan British, termasuk askar Bengali itu, dia tak berkeris. Sebab British pakai senapang, nak menembak orang. Apa orang Melayu serang dia dengan apa? Dengan tombak. Di mana dia fakta saya kata orang Melayu Pahang pakai tombak? Tengoklah gambar almarhum Sultan Ahmad, Raja Pahang yang pertama. Apa yang di belakang dia, pembesar dia duduk? Dia bawa apa? Bawa tombak. Malah Pahang sendiri, lambang jata negeri dia tombak. Jadi patutnya yang kita kena tengok ialah waktu orang Melayu menentang penjajah dulu, mereka pakai tombak, bukan pakai keris, bukan diajak British bersilat, bukan ajak Bengali itu bersilat. Ini yang banyak orang tak faham. Jadi akhirnya saya diserang. Apa ada dengan serangan?